yang apa? Yang jahat, perkara yang dapat dosa, perkara yang bernafsu, tuan-tuan, senang rasa nak buat, mudah sangat nak buat. Rasa perasaan ataupun perbuatan yang tak mau sembahyang ni rasa banyak dalam hati kita daripada perasaan yang nak sembahyang. Kita rasa nak buat benda jahat ni lebih banyak pada benda yang baik. Benda baik ni payah. Sebab apa? Sebab dalam diri kita ada benda yang jahat, nafsu. Lepas nafsu kat luar kita ada seorang lagi, iblis, syaitan. Dua lawan satu. Dua lawan satu, tuan, memang teruklah kita. Kalau kita berpura-pura tak belajar daripada bawah, tak belajar bersabar, orang kata terus, cuba kita dengar tu. Cuba kita contoh kat rumah orang rumah kita, bla bla bla, cuba kita dengar lama-lama sejam macam mana. Merah muka kita ke sana. Nak tahu kesabaran. Kesabaran itu dengan orang rumah. Apabila kita dikritik, orang kritik kita, apa ni ustaz mengajar tak betul. Contohnya, mengajar kosong je, tak ada apa pun. Kadang-kadang kita rasa padahal itulah hakikat kita sebenarnya. Tapi kita kena sabar. Dalam perkara berjiran juga sama juga, kita kena bersabar. Rumah taman, depan tu tanah kosong sikit je, kita tanam pokok bau, pokok mempelang. Lepas tu besar sikit pokok tu, buah. Buah tu kalau juntai jatuh, buah jatuh dalam laman rumah aku punya. Kalau buah jatuh kat jalan, itu hak kerajaan. Kadang-kadang boleh menimbulkan perbalahan. Kerana apa? Kerana benda yang lemeh-temeh. Kerana sifat kita satu sifat yang tidak ada sifat Islamiah dalam hati kita. Dan satu lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu lagi, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidak ada satu anugerah yang Allah Taala bagi kepada manusia, anugerah yang lebih baik daripadanya kecuali anugerah sabar. Sabar. Dan tidak ada sebaik-baik pemberian yang kat bawah tu. Wa man u'tiya ahadun, dan Allah Subhanahu taala tak bagi ataupun tidak ada pemberian yang sebaik-baik pemberian kecuali pemberian yang sabar yang paling baik sekali. Ma manna 'ala Allah ahadin, yang Allah Subhanahu taala bagi kepada manusia dalam bentuk rezeki, dalam bentuk harta, dalam bentuk anak-anak, lebih baik. Sabar ni lebih baik dan lebih manfaat daripada perkara-perkara yang tentu. Li'anna al-insan iza kana saburan tahammala kull syai'. Ini ayat penting. Apabila manusia ni sabar, dia boleh tanggung apa sahaja. Orang marah kat dia, dia boleh tanggung. Apa sahaja pekerjaan dia bagi kat dia, dia boleh tanggung. Sebab apa? Dia bersabar. Buat kerja ni dengan sabar. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam jenis panah macam kita tu kan, agama tak akan datang ke Malaysia ni. Tak sampai. Sebab apa? Duk maki ke atas ke dalam Mekah saja. Sebab apa tak sampai? Oleh kerana sifat Nabi. Kalau sifat Nabi kita Taif, tak sabar. Orang Taif pukul dia, ambil batu pupah, hantu kacang hantu ni, baling ada. Berkata Nabi berdarah. Kalau Nabi tak sabar, Nabi doa, ya Allah, kamu hapuskan semua Bani Taif ni. Dah lama dah Islam tak akan sampai kat kita. Oleh kerana Nabi bersifat sabar dan Nabi ajar kita sabar. Dan satu lagi hadis Nabi daripada Abi Yahya As-Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairan wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Idza asabathu sarran syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darran sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Daripada Abi Yahya As-Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pelik dengan seseorang manusia ni, sebenarnya apa inna amrahu, dan setiap perbuatan, setiap perkara semuanya baik bagi dia. Aku pelik, Nabi kata setiap perkara yang orang Islam buat ni semuanya baik bagi dia. Dan itu sepatutnya bagi orang Islam. In asabatu sirran, apabila dia mendapat kelapangan, dapat kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakara, maka dia bersyukur.
fakana khairan lahu, dan ini adalah sebaik-baik untuk dia. Wa in asabathu darran, apabila dia ditimpa kecelakaan, sabara, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, maka ini adalah lebih baik pada dia. Rawahu Muslim. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu taala, musibah yang ditimpa pada kita ataupun anugerah yang diberi pada kita, semuanya baik. Semuanya baik. Kadang-kadang kita ditimpa, dalam ayat lepas kita ceritakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi raju'in, dan kami akan uji kamu wahai orang Islam, kami akan uji kamu dengan apa? Dengan sesuatu yang berkaitan dengan kelaparan. Maksudnya kalau kamu lapar, itu kelaparan ni merupakan satu ujian kepada Allah Subhanahu taala. Wa naqsim minal amwal, ayat yang sebelum tu kan, wa naqsim minal amwal, dan kamu akan kekurangan, hilang duit ke harta benda ini hilang ataupun tidak ada dalam pegangan kamu, itu ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena sabar. Sebab apa sabar ni? Diyaun, cahaya. Kita nak cakap senang tuan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pendidikan kepada kita. Bukan cakap kosong, bukan cakap kita orang lepas ni tak payah. Ustaz cakap boleh lah, nak amal payah, kan? Tapi kita tidak ada satu inisiatif. Kadang-kadang kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, kita terlebih cekap mendidik. Terlebih cekap. Nabi suruh rotang umur berapa tahun, kita awal-awal lagi pergi rotang dah. Tidak ada, dah besar dah 15 tahun 16 tahun tak sembahyang baru nak rotang. Pendidikan tak betul. Kenapa? Kerana kita lebih cekap daripada suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada perintah Allah Subhanahu, perintah Nabi. Nabi ajar pada kita, benda tu dah berlaku dan kita akan berlaku, dan sejarah ni akan berulang. Wa in asabathu sarran, dan apabila manusia tu diberi kesenangan daripada nikmat-nikmat keagamaan. Nikmat yang paling besar tu tuan disebutkan sini, ilmu, amal yang soleh. Itu nikmat yang paling besar. Wa ni'matan dunyawiyah, nikmat-nikmat dunia seperti harta, wal banin, anak-anak, wal ahli, dan ahli keluarga kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam al-qiyam bi ta'atillah, kita mendirikan perintah Allah Subhanahu taala pun kena ada sabar. Li'anna syukra, kerana syukur ni bukan sahaja manusia berkata ashkurullah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu taala, tak memadai. Bersyukur ni tidak memadai dengan lidah, tapi dia kata bal huwa qiyamu bi ta'atillah. Yang mana bersyukur ni bukan sahaja mujarrad apa tu, dengan hanya berkata ashkurullah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih daripada itu. Tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mai sembahyang ni kita bersyukurlah, tanda kita syukur. Kita bersyukur Allah, maka kita makan kenyang-kenyang, kita bersyukur, syukur kepada Allah kenyang. Sembahyang tak? Tak bersyukur. Kita dapat satu benda yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah, ayat Sibudina kata kan. Wa may yattaqillah, bukan Sibudina tu, kalau boleh baca tiap-tiap hari, subuh, maghrib, waktu fajar, dan sebelum kita tidur, insya-Allah dapat. Tapi kita baca sekali-sekala tampal kat kedai kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ayat tu memang duduk dalam kedai. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu taala akan bagi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita pun duduk situ lah, baca tak. Itu ayat Al-Quran. Kalau kita baca ayat Al-Quran, itu adalah berzikir, dan kita insya-Allah apa yang sahaja yang kita nak, kita akan panggil tawassul dengan ayat-ayat Al-Quran. Wa amal kafir fahuwa ala syarr, dan orang-orang kafir ni semua bagi dia adalah kejahatan. Wa iyazubillah. Apabila wa in asabathu darran, apabila orang kafir ni, siapa dia kafir tu kan? Orang kafir, orang tidak beriman. Orang Islam juga ada juga tidak beriman. Dia atas dasar Islam, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Ada juga. Dia daripada kecil lagi, dia lahirkan dia dalam keadaan Islam, tapi dia tak main sembahyang, dia tak buat perkara-perkara yang baik, suruhan Allah dia tak buat,
bantah tu ada, sunnah Nabi dia dalam kehidupan dia tak ada, kat rumah dia penuh dengan hiburan-hiburan, tapi dia Islam, tapi dia bukan mukmin. In asabathu darran, apabila dia ditimpa kesusahan, dia tidak akan bersabar. La yasbir, dia tidak akan bersabar. Bal tadajjar, malah dia melakukan, dia cepat letih, dia tidak bersemangat, dia tidak ada kekuatan. Wada'a bil wail, maka kata-kata dia selalu perkara yang tidak eduk. Wail, wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli ni maksudnya nama sebuah neraka. Setiap wailul likulli humazatil lumazah, neraka wilah bagi mereka yang suka mengumpul-ngumpul harta benda. Duk kumpul harta, tak semua duk kumpul dalam Quran tu aja. Duk pungut harta sehingga dia lupa tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ditempatkan dalam neraka, nama dia wilun, neraka wil. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addada. Allazi, dia jama'a amalan, dia mengumpulkan harta benda dan dia duk kira tiap hari, duk kira dah. Dia buka akaun tu, buka, lepas tu buka, lepas tutup, buka, tutup, duk kira nak tengok rugi tak rugi. Ni orang yang cari harta benda, duk kira harta dia tanpa hira perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tempat dia. Wailun, neraka wil. Wa in asabathu syarran, apabila orang kafir ni kadang-kadang kita orang Islam juga sifat-sifat kekafiran ada dalam orang-orang Islam pun ada. Lam yashkurullah, dia apabila dia terima kelapangan, apabila dia terima kesusahan, kesenangan, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fakanat hazi sarra aqaban alaihi fil akhirah, dan kesenangan yang dia dapat ni tuan-tuan sebenarnya merupakan satu akibat di akhirat kelak. Kita nampak dia senang ataupun orang nampak kita senang, kita senang di dunia, tapi sebenarnya kesenangan kita tu merupakan satu kesiksaan kita di akhirat. Kita nampak anak dia tu ramai, baguslah anak dia kerja tinggi-tinggi, hantar tiap-tiap bulan 1000 seorang, senanglah dia. Tapi dalam kehidupan dia tidak ada agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak dia juga tadi akan menjadi mangsa di akhirat kelak. Dia tu harta banyak, kedai banyak, kan? Tapi kita tak tahu harta tu boleh tolong kita atau tidak. Kalau boleh tolong, alhamdulillah. Kalau tak boleh tolong, dia akan menjadi penyebab kita di akhirat kelak. Sebab tu dia kata fakanat hazi sarra aqaban alai fil akhirah, maka dengan sebab kesenangan ni dia akan jadi akibat di akhirat kelak. Sebab apa? Sebab tidak ada jalan yang betul dalam menguruskan harta benda yang dia ada. Jadi tuan-tuan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dua hadis ni dah cukup bagi kita untuk kita uji diri kita ni, kita yang tahu tahap kesabaran kita macam mana dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kita dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang cukup berat. Yang kedua, sabar dalam menjauhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita melakukan menjauhi kemungkaran. Kita nak buat benda mesti hati ni nak buat, hati ni nak pitikan nombor ekor. Sebab apa? Cepat kaya. Tengok mimpi 4424. Bangun-bangun tulis pi kedai pi kedai ekor tu pakai helmet lah konon. Pukul ada betul-betul helmet hitam tak ada. Kalau tak pakai orang kenal. Pi tikam nombor tu dengan harapan nak kaya. Jadi tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaya, susah, senang tuan-tuan bagi kita merupakan kebaikan sebenarnya. Kalau kita susah, kebaikan pada kita. Kalau kita senang, alhamdulillah. Kalau kita susah tuan-tuan, kata accident apa, anak sakit ke, duduk hospital 3 hari ke, sabar. Kita kena sabar lah. Bila Rabah letakkan batu atas perut dia, ahli Sumayyah ataupun keluarga Sumayyah, ataupun Yasir ni dia pernah orang apabila diseksa teruk, hingga kan dia terkeluar dalam mulut dia bahawa dia mengaku tokong-tokong adalah Tuhan dia. Dengan sebab dia teruk sangat, dia pun tak tahu dia ucap masa bila. Orang kafir mai kata, kalau kamu ucap Tuhan tokong-tokong ni adalah Tuhan kamu, kami akan lepas kamu. Dia tak tahu bila masa dia.
dia ucap, maka dia dilepaskan. Apabila sampai di Madinah, Nabi dia bertanya kepada Nabi, macam mana keadaan iman dia? Yasir, macam mana keadaan iman dia? Maka Nabi kata, iman kamu ni berdasar kepada niat kamu. Sebab itulah kadang-kadang ulama telah mentarifkan niat dalam hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Apapun niat kita, tuan. Jadi tuan-tuan berikan Allah Subhanahu taala, mudah-mudahan pengajaran sekolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kat kita ni tuan, dalam pendidikan sabar tidak ada di apa ni? Yang tidak pernah dia ada di universiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar dah macam mana untuk melakukan ketaatan dengan kesabaran, melakukan ataupun menjauhi keperintah kemungkaran dengan kesabaran juga. Jadi tuan-tuan di muka Allah Subhanahu taala, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan sambung kita pada hadis yang seterusnya. Dan insya-Allah pada minggu depan saya ingatkan, saya nak bagi bukan hadis sahih, saya nak bagi contoh-contoh hadis-hadis maudhu', hadis yang ada orang reka. Hadis ni kalau kita tengok daripada Aisyah radhiyallahu anhu, daripada Aisyah tu, tapi kalau boleh kita cek dalam hadis ni hadis yang direka cipta, supaya kita boleh sebagai ganjaran bagi sepadan pada kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.